A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa syur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberikan kekuatan, kesihatan dan kesempatan. Maka dengan itu dapat sama-sama kita hadir melaksanakan solat Fardhu Maghrib secara berjemaah, dan diberi lagi kesempatan ruang masa untuk kita terus duduk lagi sementara kita menanti solat Isya itu, mengisi masa yang ada dengan kuliah Maghrib kita pada malam ini. InsyaAllah setelah sekian lama tidak bertemu dengan tuan-tuan, kan dah bertukar kerajaan, dah bertukar agung dah pun. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah malam ini kita nak membahaskan satu tajuk berkaitan dengan kelebihan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan sebuah firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat ke-8. Kalau kita lihat, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bila khitab ataupun ayat ini ditujukan hanya untuk orang yang beriman sahaja. Sebab itu Allah Ta'ala sebut Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau untuk sekalian manusia, Allah Ta'ala akan sebut Ya ayyuhan nas. Itu semua. Maksudnya ayat ini hanya tertentu kepada orang-orang Islam sahaja, orang-orang yang beriman sahaja. Apa dia Allah Ta'ala sebut? Tubu ilallah, dan bertaubatlah kamu kepada Allah. Taubatan nasuha, akan sebagai taubat nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh kita bertaubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah yang dimaksudkan dengan taubat nasuha? Maka para ulama mengeluarkan beberapa ta'rifan berkaitan dengan taubat nasuha. Antaranya kata daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Bermula taubat nasuha itu iaitulah menyesal dengan hati. Mesti ada sesalan di dalam hati kita, baru cukup syarat untuk kita bertaubat. Bila dah menyesal dalam hati, maka kita pun beristighfar dengan lidah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bila kita tengok satu dosa, bila kita terbuat sesuatu dosa, terus menyesal dan terus kita istighfar, dan meninggalkan maksiat dengan segala anggota, dan kita bercita-cita, berazam untuk apa? Tidak kembali semula kepada maksiat dan dosa itu buat selama-lamanya. Itu maksud taubat nasuha pada pandangan Hasan Basri radhiyallahu anhu. Dia mesti ada menyesal dalam hati, dalam masa yang sama beristighfar, dalam masa yang sama dia berazam untuk tidak melakukan lagi maksiat tersebut. Adapun kata Abi Ibnu Ka'ab, Muaz bin Jabal dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia taubat nasuha ni apa dia? Iaitulah bertaubat seseorang dan tidak akan kembali kepada dosa tersebut, dengan maksud seperti mana tidak kembalinya susu ke dalam lubang susu balik. Kita dah tuang susu, kan? Mana mungkin kita boleh nak masukkan balik susu dalam kantong dia tu. Maka bila
tak mungkin kita boleh nak masukkan balik susu dalam kantung dia. Mana mungkin bila kita sudah bertaubat kepada Allah, kita nak kembali semula kepada dosa tersebut. Maksudnya kalau kita bertaubat dan kita kembali melakukan dosa-dosa tersebut, belum lagi dikatakan taubat nasuha. Kan? Yang ketiga, kata Syed Al-Syekh Abdul Qadir, bermula taubat itu apa dia? Iaitulah kembali daripada perkara yang dicela, kembali daripada perkara yang dilakukan itu, perkara-perkara yang dicela pada syarak, kepada perkara yang dipuji pada syarak. Maksudnya dia tinggalkan benda-benda yang tak baik itu, dia buat benda-benda yang baik sahaja. Dan juga dalam masa yang sama, dia mengetahui dengan bahawa dosa-dosa dan maksiat yang dia buat itu boleh membinasakan dia dan akan menjauhkan dia daripada Allah Azza wa Jalla. Dan dia rasa kalau dia melakukan maksiat, dosa tersebut akan menjauhkan dia daripada syurga Allah. Maka dia ada, dia panggil apa? Justifikasi. Dia ada sebab, dia ada objektif. Kenapa aku tinggalkan maksiat ni? Sebab aku tahu dah, kalau aku buat juga, benda ni akan menjauhkan aku daripada Allah. Sebab iman ni dia boleh naik, dia boleh turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Boleh naik, boleh turun. Dia macam graf. Bila masa dia naik, apabila kita mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, masa tu graf kita naik. Kan? Iman kita kepada Allah tengah naik. Bila tiba-tiba kita tengok satu maksiat ataupun kita melakukan benda-benda yang larang, yang menjauhkan kita daripada ingat kepada Allah Ta'ala, masa tu graf berturun. Kan? Iman kita makin berkurang. Dengan maksud kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang nak bertaubat ni, dia tahu sebab apa dia bertaubat kepada Allah. Maka ulama meletakkan syarat-syarat untuk taubat. Yang pertama tadi apa dia? Iaitulah mesti dia meninggalkan dosa tu. Kalau tak tinggalkan, belum nama taubat. Nak taubat mesti tinggal terus apa yang telah dilakukan. Yang kedua, mesti ada penyesalan dalam hati. Maksudnya, nak taubat ni mudah je. Kan, maksud dekat mana-mana pun kita boleh taubat. Tak mestinya kena datang surau masjid dulu, kena sembahyang taubat 2 rakaat baru nak bertaubat. Kan, kalau tidak ada penyesalan dalam hati, yang tu kemudianlah maksudnya. Yang penting apa? Mesti ada penyesalan dalam hati dia. Sebab ada orang yang meninggalkan dosa. Kan, syarat pertama tadi, dia tak buat dah dosa-dosa tersebut, maksiat tu dia tak buat dah. Tapi bukan dia tak buat tu dengan sebab menyesal. Kenapa dia tak buat dah? Mungkin dia tak mampu untuk buat masa tu. Sebab tu dia tak buat. Maksudnya dia tinggalkan itu bukan atas sebab menyesal. Contohlah dulu dia ni samsing kawasan tu. Kan? Samsing, masa muda-muda dulu dia samsing. Kan? Minta uang perlindungan dan sebagainya, lu buat zalim dekat orang kampung, contoh. Kan, masa muda-muda. Lepas tu bila dah tua, tak larang dah samsing lah. Kan? Sila-sila orang pukul dia balik. Maka dia tinggalkan dunia kesamsingan dia tu. Kan? Bukan sebab dia menyesal, tapi sebab apa? Dah tua tak larang dah. Kalau dia kuat lagi, dia buat lah. Dia buat lagi. Maksudnya apa? Tidak ada rasa penyesalan dalam hati dia. Nak rasa menyesal ni macam mana? Kita nak gambarkan menyesal sungguh-sungguh atas dosa yang kita buat. Sebagai contoh, cerita ni lama dah. Kisah yang mana seorang ayah baru beli kereta. Kan, beli kereta bawa balik rumah dengan gembira dia, bawa balik kereta baru. Anak-anak tengok, oh ayah balik kereta baru, merelik lagi. Kan, boleh suluh muka lagi. Antara anak dia ambil batu, lukis dekat kereta je. Kan, lukis, tanya dengan ayah dia, cantik tak ayah? Kakak lukis. Ayah dia tengok-tengok, kan, kereta baru beli, menirap dah. Capailah ranting kayu, capai ranting,
tanya dengan anak dia mana tangan yang contoh, pukul tangan anak dia. Rupa-rupanya ranting yang dicapai itu adalah ranting pokok bunga kertas, kan, berduri. Pukul tangan anak dia, luka, dan efek dari duri tersebut, kan, ada infection yang kita kumat. Pergi hospital, doktor kata tak boleh diselamatkan, kan, terpaksa dipotong tangan anak. Boleh bayang tak macam mana menyesalnya ayah tadi. Begitulah penyesalannya taubat. Maksudnya apa? Kalaulah boleh dikembalikan semula zaman tu, masa tu, aku memang tak buat. Kan? Aku menyesal sungguh-sungguh. Setiap kali tengok anak ada dalam kudung tu, ya Allah, kan, menyesal ada dalam hati dia, kan? Tapi tak berguna lah. Saya nak ceritanya apa? Penyesalan yang kita nak bawa dalam unsur taubat ni, begitulah, kan? Menyesal sungguh-sungguh. Sehingga kan kalau kita katakan, kalau diberikan peluang untuk kita kembali semula ke zaman tu, memang aku takkan ulang buat kesalahan dosa tersebut. Kan? Itu menyesal sungguh-sungguh. Yang ketiga, syarat ketiga, iaitulah berazam, cita-cita bahawa dia takkan kembali lagi. Dengan kuatnya sesalan tadi, maksudnya apa? Kuatnya azam untuk dia tidak kembali kepada dosa-dosa dia. Sebab tu kena ada menyesal. Kalau tak ada menyesal, mungkin dia akan buat balik. Bila dia berkuasa untuk buat, dia akan buat balik. Macam Samsing tadi lah. Mungkin tiba-tiba dia kuat pada hari tu, kan, Samsing balik, jadi balik Samsing, kan. Tak jadi untuk bertaubat kepada Allah. Itu 3 syarat taubat. Kalau tidak ada kesalahan yang bergantung dengan anak Adam, maksudnya tak ada buat salah dengan orang, tidak ada ambil hak orang, maksudnya apa? Tidak ada kaitan dengan anak Adam ni. Kalau ada kaitan dengan anak Adam, kita kena minta ampun dengan dia, kan, minta maaf dengan dia. Aku ada buat salah dekat kau, minta maaf lah, kan. Terambil hak orang contohnya, kena kembalikan semula. Kalau yang jenis boleh kembalikan. Kalau tak boleh nak kembalikan, macam mana? Kan ada ulama sebut, kalau yang jenis tak boleh nak kembalikan, contohnya apa? Dulu kita duk kata ke orang tu, kan, duk fitnah orang tu pun dah tak ada dah, nak cari pun susah dah, kan. Dulu ni, zaman dulu ni, dia pun dah pindah kat mana tak, susah nak cari. Ulama sebut kita bersedekah atas nama dia, kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala padamkan dosa kita terhadap dia, kan, sedekah. Tapi kalau benda yang boleh kembalikan, kan, contohnya apa? Duk kemah-kemah rumah, jumpa pen pejabat, kan, bukan bilik kita, bilik pejabat, kena pergi hantar balik, walaupun sebatang pen, kalau boleh hantar, kan, terambil hak orang. Kalau kita tengok dalam rumah taman contohnya, kan, rumah-rumah yang kita kongsi dengan orang, kadang-kadang kita terambil hak orang tu dalam keadaan tak sedar, kan, kita terguna hak dia, tak kira lah apa keadaan sekalipun. Di rumah taman ni kalau tengok kebanyakannya, rumah saya sendiri tuan-tuan, kan, baru beli rumah pun second hand, kan, pergi-pergi beli tu, baru perasan rupanya kiri kanan ni dah renovate lah, kan, dia dah tambah lah. Kan rumah taman ni dinding masing-masing, kan, dia dinding dia, kita dinding kita, tapi bercantum lah. Bila rumah tu sampai dekat luar, dekat pos kereta ni, habis dinding kat situ, kan, dinding asal. Maka sebelah rumah ni tambah. Bila tambah rumah, dia ikat bata dinding dia tu, dia ambil sebelah kita, kan. Itu hak orang lah, kan. Tengok mana-mana rumah tu, 3 rumah yang lepas tu pun, yang sebelah renovate, sebelah tak renovate, yang renovate tu mesti dia akan ikat bata dia sebelah rumah orang. Nanti kalau orang tu nak tambah rumah pula, macam mana? Rumah dia akan jadi melengkung, kan, bata ke dalam. Sebab apa? Orang sebelah dah ambil hak dia, walaupun hanya satu batu, kan. Rumah sebelah pun sama juga, ikat sebelah sini, kan. Jadi rumah tu jadi kecil lah, kan. Kita tengok Allah, kan, nak buat macam mana dah buat. Kalau nak buat, kita nak buat juga, kena ikat batu sebelah dia pula. Itu pun kalau dia
setuju. Kalau tidak, rumah kita akan jadi sengit. Kan bata tu sebelah dalam. Jadi kalau yang boleh kita nak kembalikan, kenalah kita kembalikan. Kan supaya apa? Taubat kita itu tidak tergantung. Kan mudah-mudahan taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak kita dengan Allah macam mana pula? Kan hutang dengan Allah. Apabila hutang dengan Allah, belum selesai kefarduan kita kepada Allah. Kan tak habis lagi kita qada solat-solat kita contoh. Kan masa zaman-zaman dipanggil apa? Zaman jahiliah dulu lah. Kan dulu ni duk tinggal solat, kira balik ni umur 15 sampailah zaman aku sedar. Kan berapa tahun tinggal solat, kira balik, kena ganti balik. Itu hak Allah. Kan begitu juga dengan puasa. Dalam satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata satu ketika seorang lelaki pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibu aku baru meninggal. Dan sebelum dia meninggal tu, dia ada meninggalkan puasa. Dia tak puasa selama sebulan. Boleh tak aku nak tolong gantikan untuk mak aku?" Kata Nabi, "Bahkan boleh." Malah Nabi tambah lagi apa? Hak Allah Ta'ala itu lebih layak untuk diganti semula. Kan tengoklah dulu apa, mak ayah kita dulu kan mungkin masa sebelum meninggal sakit. Kan sakit, dalam masa sakit tu tak boleh nak berpuasa. Kan kita anak-anak ni kena tolong selesaikan puasa dia. Ustaz, saya dah buat kafarah. Kafarah yang tolak bahan. Kan kifayah. Yang tu hanya sekadar untuk nak cover saja. Dia sembahyang contohnya. Kan kita dulu sembahyang, kita dulu puasa, tapi kita minta anak-anak buat juga untuk apa? Nak cover balik mungkin puasa kita tu ada yang tak betul. Mungkin solat kita tu ada yang tak betul. Jadi di cover balik. Bukan nak cover solat yang kita tak solat tu. Kan bukan nak cover puasa yang dulu kita tak puasa. Yang tak puasa tu kena ganti. Kan bahagilah anak-anak. Ada berapa orang anak, kau ambil 5 hari, ambil 5 hari, 5 hari. Kan dulu ayah apa ada tinggal puasa, mak ada tinggal puasa, contohnya. Kan barulah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sebut at-taibu min dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat ini seperti mana dia ini tidak berdosa. Sebab apa? Bila taubat, bila dia menyesal, dia tinggalkan dosa tersebut dan dia berazam untuk tak buat lagi, Allah Ta'ala terima taubat dia seolah-olah dia tak buat pun dosa tu. Clean dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa yang telah dia buat. Dalam sebuah riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nak cerita pasal apa? Orang yang banyak dosa ni, bila dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah bersihkan tu dosa dia. Kan kalau tuan-tuan pernah dengar kisah seorang lelaki bunuh 99 orang, kan, yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi bersabda, adalah pada orang yang dahulu daripada kamu ni seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Dan bercerita balik kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Maka satu ketika dia bertanya dengan orang-orang kampung ni, ada tak dalam kawasan ni orang yang lebih baik amal ibadah dia, supaya apa? Supaya ditunjukkan macam mana kaedah, macam mana cara dia ni nak bertaubat kepada Allah. Boleh tak lagi? Dia dah dosa banyak dah ni, boleh tak nak bertaubat kepada Allah? Maka orang kampung pun beritahu lah, pergi tempat ni, ada dekat situ ada orang yang kuat ibadah. Dia pun pergilah bertemu dengan apa, rahib tersebut, dengan orang yang kuat ibadah. Tanya dengan dia, aku ni dah buat dosa, kan, aku dah bunuh 99 orang, ada tak peluang untuk aku bertaubat? Maka apa kata dia? Tak boleh. Dosa banyak ni, tak boleh taubat. Bila lelaki tu sebut macam tu, akhirnya lelaki ni bunuh lelaki tadi.
bunuh tok guru tadi, pengalim tadi, cukup 100. Dia pun pergilah tanya dengan orang kampung lagi, ada tak orang alim yang lain yang boleh dia rujuk untuk dia bertaubat kepada Allah? Orang kampung pun beritahulah dekat kawasan sekian-sekian ada, kan, pergilah cari. Dia pun pergilah bertemu dengan tok guru tersebut, tanya dengan dia, ceritalah, kan, aku ni dah bunuh 100 orang, ada tak peluang untuk aku bertaubat? Maka kata tok guru tadi, bahkan dia kata boleh sangat, kan, pintu taubat sentiasa terbuka selagi mana tidak berlaku dua perkara ni. Kan, berlaku dua perkara ni, habis, tertutuplah pintu taubat. Bila? Yang pertama ketika mana nazar, kan, nak mati tu. Ulama sebut apa? Nafsul ghargharah. Ghargharah ni apa tu? Bunyi tu ghargharah. Dan kita sembelih lembu tu, dan dekat nak mati tu lembu dah bunyi. Tu nyawa dia akan ditarik, kan, last tu, nafas last dia, ghargharah. Seperti mana taubat Fir'aun pun taubat juga, tapi terlambat. Kan, dia taubat ni ketika mana nak nazak, ketika nak mati sangat-sangat dia baru dia nak bertaubat kepada Allah. Bila Fir'aun bertaubat? Ketika mana Nabi Musa membelah lautan, dan Nabi Musa belah laut, terbelah berapa? 12 belahan. Ada 12 lorong. Sebab apa? Yang mengikut Nabi Musa tu seramai 12 kaum. Kami sebut 12 kaum lah. Jadi mereka melintasi mengikut kaum masing-masing, 12 kaum. Sampai sahaja Fir'aun bersama tentera dia tengok ada lorong, mereka pun masuk sekali. Kan, masuk-masuk, Allah Ta'ala tutup semula lorong tersebut. Bila tutup, masa itulah Fir'aun bertaubat kepada Allah. Kan, tapi taubat itu sudah tidak diterima. Yang kedua, ketika mana? Ketika matahari terbit sebelah, tempat dia terbenam. Dia terbenam kat mana? Dekat barat. Satu ketika nanti dia akan terbit sebelah barat. Sebelum dia terbit itu, dunia ni akan gelap. Siang gelap, apatah lagi malam. Kita pergi kerja macam biasa, pergi kerja gelap, hantar anak sekolah gelap, ambil petang pun gelap, esok gelap lagi. Dalam masa 3 hari ke 4 hari begitu. Ada ulama sebut 3 hari, ada ulama sebut 4 hari. Maka selepas daripada 3-4 hari itu, barulah dunia akan cerah kembali. Bila cerah itulah matahari telah pun terbit sebelah barat. Masa tu pintu taubat telah pun tertutup. Kan Nabi sebut, selepas matahari terbit sebelah barat, sedikit masa selepas itu akan berlakunya kiamat. Nabi tak sebut 2-3 hari lepas itu, Nabi sebut sedikit masa. Wallahu alam, berapa hari lagi selepas itu akan berlakunya kiamat. Baik. Bila lelaki tu tanya dengan Tobo tadi, dia kata boleh nak bertaubat, kan? Pintu taubat tu sentiasa terbuka. Cumanya tanya dengan orang alim tadi, ada tak perkara yang menghalang antara engkau dengan taubat? Maksudnya perkara yang bila kau bertaubat nanti, ada tak benda-benda yang akan mendorong untuk kamu melakukan kembali dosa tersebut? Kalau ada, yang tu first kali kena jauhkan. Contohlah kita, kan, kalau kita buat satu dosa tu, kita buat satu benda tu salah, tapi kita buat tu sebab ikut orang tu lah yang kita kena jauhkan. Kawan macam tu lah kita kena tinggalkan. Kalau kita duduk di situ menyebabkan kita melakukan dosa, maka kita kena keluar daripada kawasan tersebut. Itu maksudnya benda-benda yang boleh menyebabkan kita akan kembali semula kepada dosa dan maksiat tersebut. Kadang-kadang dekat kampung-kampung kita tengok, dia ni kejap ada, kejap tak ada. Kan? Bila ada tu, tengok 2-3 hari lagi hilang, kena tangkap, masuk jail, kena hukuman dalam 2-3 tahun, berkelakuan baik dilepaskan. Balik, jumpa balik dengan kawan-kawan kamu, kan? Isap balik, kena tangkap balik, masuk balik, kan? Masuk keluar sebab apa? Dalam jail tu elok dah bertaubat, kan? Dalam penjara ni macam-macam ada.
kan, ustaz-ustaz tu bagi ceramah kan, semayang tahajud semua, semayang taubat semua clear dah, bersih dah, keluar jumpa balik dengan tokan dia kan. Dah jumpa tu habis dah, kembali semula kepada dosa dia. Sebab tu benda macam ni lah yang kena dijauhkan, supaya apa? Kita tak kembali semula kepada dosa tersebut. Maka kata orang alim tadi, kamu tinggalkan kampung ini kerana kampung ini adalah kampung yang menyebabkan kamu buat jahat. Tinggalkan. Pergilah ke satu tempat yang mana tempat itu orang buat ibadah, ahli ibadah di situ. Pergi surau kan, pergi mengaji. Mudah-mudahan bila duduk di situ, kita akan terpengaruh dengan suasana yang baik kan. Kita akan belajar dengan suasana yang baik tersebut. Bila tengok semua orang pergi surau, kita pun pergi kan. Macam sekarang dia apa? Solat subuh macam Jumaat kan. Tengok semua orang pergi, dia pun nak pergi jugalah kan. Baguslah itu kan. Mula ikut orang dulu, lama-lama hati dia akan tersangkut dengan masjid kan. Mula-mula ikut orang dulu, lama-lama hati dia akan tersangkut dengan kuliah agama kan. Allah nak jentik dia sekejap tu. Kadang-kadang orang tu bukan jenis datang mengaji pun kan, tiba-tiba dia datang nak kencing kan, dia pergi tandas, pulang tandas, ustaz ni cakap macam betul juga kan, okey juga, dia pun duduk sekejap kan. Lama-lama dia rasa tenang je kan, duduk dekat masjid. Esok cuba datang ni, dan akhirnya hati dia akan tersangkut dengan masjid kan, dengan kuliah-kuliah pengajian. Baik, jadi dia pun pergilah, berhijrah ke kampung tersebut. Dalam perjalanan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala lelaki tadi mati dalam perjalanan. Bila seorang anak Adam ni mati, semua kita akan mati nantilah, bakal jenazah. Bila mati seorang anak Adam itu, apa berlaku? Apabila malaikat cabut nyawa kita kan, cabut roh kita, malaikat akan pegang roh kita. Dia akan pegang. Dia akan tunggu malaikat turun. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Kalau yang tak baik, malaikat azab yang turun kan. Mati tak sempat bertaubat kepada Allah contohnya kan, dia buat maksiat mati, malaikat azab yang akan turun, ambil roh dia buat naik kan. Dua malaikat ni, dia tak akan turun dua-dua, salah satu malaikat sahaja yang akan turun. Malaikat ni pun kalau nak cabut nyawa, dia ada dua keadaan, sama ada dia duduk ataupun berdiri. Duduk tu maksudnya apa? Mati dalam keadaan baik. Mereka duduk tepi kita kan, dia akan cabut perlahan-lahan roh kan. Tapi kalau berdiri tuan-tuan, untuk apa? Dia nak set up roh tersebut. Macam kita start isu rumput lah kan. Bukannya kita duduk bersila tepi isu rumput tu kan, tarik tak, kita akan berdiri kan, pasang ke kuda nak sentak tali tu kan. Begitulah keadaan malaikat untuk menyentak roh seseorang. Jadi bila malaikat dah tarik roh lelaki tadi, malaikat pun pegang, tunggu malaikat turun. Tapi dalam keadaan ini dua-dua malaikat turun. Malaikat rahmat pun turun, malaikat azab pun turun. Malaikat yang pegang roh ni pening, nak bagi kat siapa ni? Kata dengan malaikat rahmat, dia kata lelaki ni lelaki yang baik, sebab tu aku turun nak ambil roh dia. Kata pula dengan malaikat azab, lelaki ni lelaki yang jahat kan, tidak ada kebaikan yang dia buat, sebab tu aku turun nak ambil roh dia. Dalam masa dua malaikat ni bertengkar, maka turunlah malaikat maut. Malaikat maut turun. Habis tu yang cabut nyawa ni siapa? Petugas malaikat maut. Malaikat maut ni ketua. Ada petugas-petugas dia yang tolong dia cabut nyawa. Bila malaikat maut turun, nak selesaikan masalah dua malaikat ni, dia kata apa? Malaikat maut berkata kepada malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, kamu ukur daripada tempat lelaki tadi mati sampai kepada kampung yang dia nak tuju, ada tinggal lagi berapa kilometer. Malaikat azab, kamu ukur daripada tempat lelaki ni mati, patah balik kepada kampung yang dia maksiat dulu
Kan? Berapa kilometer yang dah ditinggalkan. Jadi dua-dua ukur akhirnya ukuran malaikat rahmat lebih satu hasta sahaja berbanding dengan malaikat azab. Maka kata dengan malaikat maut, ambil olehmu malaikat rahmat akan roh tadi. Maksudnya apa? Taubat lelaki tadi telah pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dah cuci segala dosa-dosa dia. Kan, sebab tu kita sentiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Supaya dimatikan kita dalam keadaan sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita lebih pada apa? Masyarakat kita ni lebih kepada mati sempat mengucap. Bukan mati sempat mengucap tu, yang penting mati sempat bertaubat. Kalau sempat mengucap pun tak sempat nak bertaubat, dosa tu ada lagi. Kan? Masih lagi ada dosa. Kadang-kadang kita sebut apa, dia cerita ke orang, tadi aku duduk sebelah arwah tu, kan, duk ajar dia mengucap, tak lepas mengucap. Allah kesian. Kan? Memanglah susah. Masa tu kita tak lalui lagi, kita tak tahu, cuma Nabi yang ceritakan. Kan, masa sakaratul maut tu macam mana keadaan dia. Kan, kita berlawan dengan kesakitan, dalam masa yang sama berlawan dengan godaan-godaan daripada syaitan. Kan, syaitan ni duduk ke rumun dengan orang yang nazak ni macam mana? Seperti mana lalat mengurung najis. Kan, tak nampak najis tu, lalat pergi zakah baru lari, oh najis rupanya. Kan, baru kita tahu. Begitulah keadaan orang yang sedang nazak. Kan, sebab tu Nabi suruh apa? Bila ada orang yang sedang nazak, kita kena ajar, kan, disebut la ilaha illallah. Kan, sibukkan diri dia dengan zikrullah. Yang kita hidup ni apa? Tolong bacakan Yasin, kan, bacakan Quran, kan, untuk apa? Menenangkan keadaan orang yang sedang nazak tadi. Sebab tu kita, yang penting apa? Yang penting kita mati dalam keadaan sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kata qil, kata setengah ulama, bahawasanya laut berhadap ia atas makhluk yang melakukan maksiat dan dosa. Laut tahu manusia ni tengah buat maksiat. Gunung Ganang tahu manusia ni tengah buat maksiat. Bukit Bukau tahu manusia ni tengah buat maksiat. Kerana apa? Mereka juga makhluk Allah, mereka juga antara makhluk yang nak diberikan amanah oleh Allah Ta'ala. Kan? Inna aradna al-amanata, kan, sampai habis akhir ayat. Yang mana Allah Ta'ala nak berikan amanah kepada Gunung Ganang, mereka tidak terima. Sebab apa? Tak mampu untuk memikul amanah tersebut. Kan, nak bagi kepada apa, langit, tak boleh nak terima. Akhirnya manusia yang terima amanah tersebut. Jadi bila manusia melakukan kerosakan, melakukan maksiat, apa yang disebut oleh laut, disebutkan oleh makhluk-makhluk lain ni, menyerulah laut kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami, beri izin olehmu bagi kami bahawa kami nak tenggelamkan segala manusia yang tengah buat maksiat. Itu laut seru kepada Allah. Gunung seru kepada Allah, wahai Allah, bagi kami izin untuk aku nak hempak manusia yang tengah buat maksiat. Cuma kita tak dengar. Kalau dengar tak ada orang nak buat. Kan? Ni siap buat maksiat tepi pantai lagi. Kan? Tepi laut lagi buat maksiat. Cuma kita tak tahu itulah seruan makhluk-makhluk Allah yang lain untuk apa? Supaya manusia ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Kata Allah, jikalau kamu merasakan bahawa mereka itu adalah hamba-hambamu, maka buatlah sesuka hati kamu. Buatlah apa sekehendak kamu. Nak tenggelamkan, tenggelamkanlah. Kalau rasa itu adalah hamba-hamba kamu. Tapi kalau kamu merasakan mereka itu adalah hamba-hambaku, maka liarkan mereka. Kerana mereka akan menyesal satu ketika nanti, dan mereka akan kembali kepada pintu taubat aku, dan aku pasti akan menerima taubat mereka. Tuan-tuan, perkara ini sebenarnya Nabi yang tolong mohon siap-siap untuk kita. Dan Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika azan dulu.
Teruskan. Satu ketika Nabi lepas nak sembahyang subuh bersama dengan sahabat, Nabi keluar daripada rumah. Sahabat tengok mata Nabi bengkak. Dan sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kau mohon semalam? Sahabat tahu lah. Nabi kata apa? Semalam aku mohon kepada Allah Ta'ala 3 benda, 3 permohonan. 2 Allah Ta'ala terima, 1 Allah Ta'ala tak terima. Aku mohon kepada Allah Ta'ala yang pertamanya supaya apa? Umat-umat aku ini nanti tidak akan diberikan azab yang besar-besar seperti mana umat-umat terdahulu. Umat terdahulu apa azab-azab yang besar? Contohnya umat Nabi Nuh, kan ditenggelamkan habis semua. Umat Nabi Lut habis semua, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Tak wujudlah dekat dunia. Kan kaum Samud, kan kaum Ad habis semua, tak ada lah. Maka Allah Ta'ala terima permintaan tersebut. Yang kedua, aku mohon kepada Allah Ta'ala supaya umat aku nanti tidak diberikan azab terus. Buat dosa jangan terus azab seperti mana umat-umat terdahulu. Dan umat-umat Nabi Musa, Nabi Musa menyeru supaya beriman, tak nak terus diberikan azab. Dan dengan kata masuk dalam istana Fir'aun dan sebagainya. Apa lagi? Bermacam-macam azab yang Allah Ta'ala terus berikan kepada umat-umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad ini Nabi mohon supaya tak terus diberikan azab. Dan maka Allah Ta'ala terima permintaan tersebut. Yang ketiga, aku mohon kepada Allah Ta'ala supaya umat-umat aku ini tidak berbalah, tak bergaduh. Yang ni Allah tak terima. Kan? Sebab tu duk gaduh apa lah? Kan? Sampai kiamat lah maksudnya kita akan bergaduh. Itu satu ujian untuk umat-umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya tuan-tuan, nak ceritanya Nabi dah tolong adjust siap-siap untuk kita. Bila buat dosa, Nabi adjust siap-siap dah. Nanti kalau umat aku buat dosa, jangan terus azab. Bagi peluang untuk mereka bertaubat dulu. Pintu taubat sentiasa terbuka. Banyak benda sebenarnya Nabi tolong adjust. Senang ayatnya tolong adjust untuk kita lah. Sebelum Nabi wafat, Nabi sentiasa duk teringat kat umat dia. Apa lagi yang Nabi tolong adjust untuk kita? Nabi mohon kepada Allah supaya umat-umat aku ini masuk syurga dulu berbanding dengan umat-umat yang lain. Maka Allah Ta'ala terima. Umat Nabi Muhammad yang menghuni syurga terlebih dahulu. Masuk dulu umat Nabi Muhammad. Nabi tolong adjust siap-siap untuk kita lah. Umat Muhammad ni Nabi mohon dah, Nabi tolong adjust untuk apa? Kalau mati, sakit nak mati tu dikurangkan. Nabi mohon sakit nak mati tu biar aku yang tanggung, tapi umat-umat aku ni biar sakit sikit-sikit je. Nabi banyak adjust untuk kita. Sebab tu kita sentiasa disuruh untuk apa? Ingat kepada Nabi SAW. Dan caranya apa? Antara dengan kita berselawat kepada Nabi SAW. Sehari berapa kali agak kita selawat? Kita nak ingatkan Nabi. Kena ingat, kena selawat dulu. Sebab tu Nabi sebut apa? Siapa selawat kepada aku sekali, Allah dan malaikat akan selawat kepada dia 10 kali. Siapa selawat kepada aku 10 kali, Allah dan malaikat akan selawat kepada dia 100 kali. Siapa selawat kepada aku 100 kali, Allah dan malaikat akan selawat kepada dia 1000 kali. Siapa selawat kepada aku 1000 kali, lam tamassahun nar, tidak akan disentuh oleh api neraka. Nabi sebut dia tak? Selawat bukan sahaja kita nak ingat kepada Nabi, malah ada dia punya ganjaran-ganjaran yang Nabi sebut. Malah juga nak selawat, ingat ayat ni je yang selalu kita dengar hari Jumaat. Apa dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala bagi tahu kita, aku dan para malaikat aku pun berselawat kepada Nabi. Bila kita dengar, Allah dengan malaikat pun selawat, kan? Aku ni lebih-lebih lagi lah sebetulnya. Sebab apa? Allah dengan malaikat pun selawat kepada Nabi. Lepas tu baru Allah Ta'ala seru, ya ayyuhalladzina amanu, kan wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kan selawatlah kamu ke atas Nabi, akan selawat salam dan sejahtera. Kan maksudnya selawat sampai habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kan salam sejahtera tu sampai habis lah.
Kita pun selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 100 sikit tuan. Satu tasbih tu sambil-sambil je. Selawat ni sambil je. Nabi sebut 2 zikir yang tak perlu kita nak hadirkan hati. Maksudnya tak perlu nak khusyuk. Sambil-sambil je. Mulut duk selawat, hati, fikiran duk fikir benda lain. Tengah duduk kereta kan, duk tengok jalan, mulut duk selawat. Kan ada digital kan. Kami tekan sampai office, cukup dah 100. Habis selesai masalah. Kan? Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertanya, ya Rasulullah, bahwasanya aku telah berbuat dosa. Kata Nabi, istighfar olehmu. Istighfar lah. Kalau dah buat dosa, istighfar. Selesai masalah. Bila istighfar tu maksudnya ada datang keinsafan dalam penyesalan dalam diri dia. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, aku dah taubat dah, tapi aku buat balik dosa tu. Maka kata Nabi, tiap-tiap kali engkau buat dosa, taubat je. Kan? Tak payah cerita kau, aku buat dosa ni, tak payah. Terus taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dah kata Nabi, adalah syaitan itu akan menyesal, dia akan putus asa. Kan dia ni aku duk goda, buat betul taubat, buat taubat. Dalam 3 itu. Kan? Dan dia tanya lagi, ya Rasulullah, aku ni banyak dosa, kan banyak semua dosa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keampunan Allah lebih banyak daripada dosa-dosa kamu. Dosa besar mana pun kita buat, keampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kamu. Dalam riwayat yang lain daripada Hasan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya jikalau berbuat kesalahan oleh seorang daripada kamu sehingga penuh antara langit dan bumi. Maksudnya apa? Dosa ni banyak sangat. Dunia ni penuh dengan dosa dia. Tak cukup lagi. Langit bumi tu dosa tu juga. Kalau langit tu penuh dengan dosa, nak kata banyaknya dosa-dosa dia. Maka dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah pasti akan terima taubat dia. Kan? Tak payah nak cerita lah dosa banyak sangat ni, kenapa tak nak pergi masjid? Tadi dosa banyak Ustaz. Lah dosa banyak lah, dia kena pergi. Kan? Kadang-kadang dia rasa diri jijik dia kata. Kan? Ramai lah yang saya jumpa tak nak masuk masjid sebab apa? Rasa jijik. Dia rasa diri dia jijik. Rasa jijik tu lah je lagi yang kena masuk, kan? Lagi kena beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk membersihkan segala dosa-dosa. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi kullu yaumin mi'ata marrah. Taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Setiap hari aku bertaubat. Dengan masuk istighfar. Setiap hari aku beristighfar kepada Allah Ta'ala 100 kali. Nabi pun istighfar kepada Allah Ta'ala sehari 100 kali. Kita apatah lagi. Kan? Maksudnya kita lagi-lagi lah kena memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan istighfar itu kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan terima taubat kita. Masa itulah, bila-bila masa sahaja, bila kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dalam keadaan kita telah pun bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa mungkin sekadar itu sahaja yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan perkara tersebut, dan yang baik lagi dapat kita sampaikan kepada mereka yang lain. Mudah-mudahan mereka juga dapat beramal dengan perkara yang sama, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi kita tutup pula kita malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي.